Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini kita akan proceed dengan topik yang seterusnya iaitu array. Okay. Okay. First kali kita tengok dulu our learning outcome for today. Okay, students should be able to define array. Define array. Array itu apa? And then related with memory allocation. So beza array dengan repetition adalah array dia ada memory allocation. Contoh kalau sebelum ni kita buat soalan repetition tentang calculate sum height for 50 student. Okay, contoh saya ambil soalan yang sama. Calculate total height for 10 student contohnya. Kita boleh selesaikan soalan ini secara repetition biasa. Dan juga kita boleh selesaikan soalan yang sama ini menggunakan array. Okay, array boleh, repetition boleh. Array ni sebenarnya repetition. Tetapi yang membezakan dia ada location. Okay, kalau sebelum ni kita nak simpan total height dekat dalam satu variable yang bernama total kan. Total height. Okay, dalam satu bekas yang sama. Student pertama pun masuk sini, student kedua pun masuk sini, student ketiga pun masuk sini. Dan apa kelemahan dia? Contohnya ada 3 student. Macam mana saya nak check apa height untuk student kedua? Kita dah tak boleh nak detect dah sebab dia dah bercampur-campur dalam tu. Okay. Tetapi kalau array, bezanya adalah dia akan ada lokasi dia. Okay. Ada bilik-bilik dia. Dan dia ada nombor bilik. Okay. Dan bilik ini dia bermula dengan indeks 0, indeks 1, indeks 2. Mesti bermula dengan 0. Wajib bermula dengan 0. Dan kalau student pertama, okay, S1, student pertama, dia punya height akan masuk sini, 1.2. Student 2, student 2, boleh seorang je. Okay. So student 2, dia akan masuk pada indeks yang seterusnya, 1.3. Okay. So, daripada sini, senang tak kita nak trace? Student pada indeks kedua, apa dia punya berat? Boleh trace kan? Tapi kalau okay. So, itulah dia punya advantage dia. Dia ada location. Okay, dia ada specific location. Okay. Itu secara generalnya. Jadi, array ni adalah coding asal daripada repetition, cuma kita akan tambah dia punya location sahaja. Okay. And then kita akan proceed dengan accessing array. Kita nak initialize apa input, process, output. Kita nak construct. Inilah kita punya perform one dimensional array. Okay, perform one dimensional array. Okay. Assignment kita adalah perform one dimensional array. Okay. So 6.1. Okay, 6.1 Okay. Example, variable map. Okay. Array hanya ada dekat dalam programming saja. Dia tak ada
Okay, boleh dah. So, kita pergi kepada yang seterusnya. Untuk array, kita still lagi ada declaration. Kalau sebelum ini, kita declare macam mana? Double mark kan? Tak ada kotak ni. Itu je perbezaan. Bila ada array, dia ada kotak ni. Dia ada square bracket. Itu perbezaan dia. Double, lepas tu ada square bracket. Kalau sebelum ni declare biasa, tak ada square bracket. Okay, itu perbezaan yang pertama. Lepas itu, okay. Bila kita cakap marks equal new double 3, maksudnya benda ni kita nak sediakan ada double 3, maksudnya dalam komputer memori ni untuk variable mark dia dah sediakan ada 3 location. Dan kena ingat index tu bermula dengan kosong. Okay, so kat sini ni kita kata number of array lah. Kalau 3 maksudnya ada 3 array tetapi bermula dengan 0, 1 dan 2. Okay. Kemudian kita pergi kepada, kalau kita sebut kat sini mark equal marks 0. Maksudnya adalah marks pada index 0. Marks at index 0. Yang mana index 0? Yang ni. Mesti bermula dengan 0. 97.5. So pada index 0 ada variable value mark 97.5. Okay. Kalau dia kata marks lepas tu ada 1, bermaksud marks pada indeks 1. Dan nilai dia 41.0. Okay. Kalau dia kata marks tu, maksudnya marks pada indeks tu. Okay, indeks. Kena baca dia sebagai indeks tu. Okay. Bukan kita baca pada lokasi kedua. Tidak, pada indeks kedua. Sebab dia bermula dengan 0. Yang ni kena careful. Okay, kalau dia kata marks tu, marks pada indeks 2 di sini. Seterusnya, kita tengok lagi component of array. Sama juga kita akan ada data type, kita ada name, kita ada size, kita ada index dan kita ada element. So kita kena kenal dulu apa dia 5 component ini. Apa yang dimaksudkan dengan data type? Apa yang dimaksudkan dengan nama, size, index dan juga element? Okey, kita tengok satu Satu dekat sini. Okey. Data type tu seperti double, integer yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Okay, double, integer, apa lagi? Char, lepas tu boolean. Okay, so data type yang sama seperti coding-coding sebelum ni. Okay, name, setiap array mesti ada array name. Mesti ada array name. Dan array name untuk soalan yang saya paparkan ini adalah 6. Nama dia 6. Okay, satu array hanya ada satu nama sahaja. Dan dia mesti simpan benda yang sama. Kalau 6, dia akan simpan 6 sahaja. Contohlah macam bekas kunci. Dia akan simpan kunci sahaja. Okay, ada array name. Kemudian size. Yang ni size dia. Iaitu bilangan. Bilangan elemen ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Size dia 7. Okay, size dia 7. Tetapi indeks maksimum dia 6. Okay, sebab dia bermula dengan 0. So jangan confuse dekat sini lah. Size ikut bilangan memori tu. Dan di dalam setiap indeks itu, ini kita panggil element. Okay, ini kita panggil elements. Dan yang ini kita panggil indeks. Kalau saya tanya, pada indeks 4, apa jawapan dia? Apa value pada indeks 4? Okay, 5 kan? Ya, betul. Sorry. Untuk declare array. Cara untuk declare array. Oh, sorry. Okay. Sekarang macam mana nak declare array? Okay, format dia begini.
Data type ada square bracket lepas tu follow by array name. Okay. Contohlah kalau kita tengok soalan sebelum ni, kita tengok soalan exercise 7. Boleh kita tengok exercise 7. Okay, exercise 7. Okay, contohlah saya ambil soalan yang kedua. Print the square of 10 numbers entered by user. Oh tak best yang tu. Boleh pula tak best. Nombor 3 lah, nombor 3. Okay, tengok nombor 3. Calculate the BMI for 15 student. Okay, saya tulis kat sini tengok exercise 7. Okay, exercise 7. Okay, question number 3. Yang dia minta calculate BMI for 15 student. Okay, BMI for 15 student. Okay. Soalan macam ni. Kita nak selesaikan secara array. Before this kita selesaikan secara repetition. Sekarang nak declare sebagai array. So kita kena tahu apa maklumat yang kita kena ada. Okay, dekat dalam BMI ni ada 3 perkara. Yang pertama adalah weight yang kita kena tahu. Weight untuk 15 student. Lepas tu height untuk 15 student. Dan setiap 15 student ni mesti nak tahu dia punya BMI. Okay, ada 3. Jadi bila kita dah dapat kenal pasti ada 3 perkara yang perlu ada pada setiap pelajar, bermaksud kita kena declare ada 3 array. Array pertama, array kedua dan array ketiga. Okay, ada 3. Sebab setiap satu array ni dia hanya menyimpan data yang sama. Dia tak boleh campur aduk. Okay. So, yang pertama ni kita nak simpan apa? Weight. Jadi array name dia adalah weight. Ni. Setiap satu array mesti ada satu nama. So weight ini adalah array name untuk memori yang ni. Yang kedua, kita buat array untuk simpan height. So nama array ini adalah height. Dan height ni apa yang dia akan simpan adalah semuanya height. Kemudian last kali, array seterusnya adalah kita nak simpan BMI. Di mana di dalam BMI ni maklumat yang ada hanyalah BMI sahaja. Jadi sekarang kita tahu ada 15 student. So indeks kita mesti ada 15 kotak. Alamak tak cukup. Okay, anggaplah cukup boleh gitu. Bermula dengan indeks 0. Okay, indeks 0 dan berakhir dengan indeks berapa? Apa indeks yang last kali? Pandai sayang. Okay, 14. Begitu. Apa yang dia akan simpan dekat dalam indeks 0 hinggalah indeks 14 ni? Dia simpan apa? Dia simpan weight sahaja. Okay, weight sahaja. Begitu juga dengan height. Dia akan berada pada height indeks 0 hinggalah height pada indeks ke 14. Dan di dalam ini hanya adalah height student pada indeks 0, height student pada indeks 1 hinggalah indeks 14. Okay. Kemudian untuk BMI pula sama jugalah 0 hingga 14. Okay. Dan indeks mesti letak dalam bentuk square bracket ni. Okay. Boleh setakat ni? Tu je perbezaan dia. Okay, nampak kan? So biasanya kalau student pertama, dia akan berada pada indeks 0 lah. Dia punya height pada indeks 0. Okay, dia punya weight pada indeks 0 dan dia punya BMI pun pada indeks 0. Macam tu. Sampailah student ke 15. Kalau katakan saya nak check apakah weight, height dan juga BMI untuk student yang keempat. Kalau saya tanya apa BMI, weight untuk student yang keempat. So macam mana saya nak check? Saya nak pergi mana? Saya pergi pada indeks ke? Pandai. Okay. So 0 ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau saya nak check student ke-5 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Student ke-5 berada pada indeks 4 kan. So jangan keliru. Student pertama berada pada indeks yang keempat. Okay, saya nak student keempat ke kelima ni? Sorry Okay, kalau saya nak tahu data untuk student keempat. So dia berada pada indeks yang ketiga. Indeks ketiga. Jadi kita boleh trace macam tu. Okay. Dan macam mana nak declare array ni? Weight, height,
dan juga BMI, semua ini kita kena declare. Ni kena declare. Kena declare. Kena declare. Okey, apa yang kita nak simpan? Weight, sediakan satu rumah teres weight, satu rumah teres untuk height, satu rumah teres untuk BMI. Dan ketiga-tiga ini kena declare. Okey, apa data type yang sesuai untuk weight? Apa data type yang sesuai untuk weight? Double kan? Betul, double. Dia sayang, bagus, betul. Okey, double. Jadi, cara kita nak declare ini format dia. Iaitu double. Lepas tu, ada square bracket. Kemudian diikuti array name. Apa array name kita ni? Weight. So, letak kat sini weight. Boleh declare dah? Begitu juga dengan height. Cara nak declare dia, double, square bracket, height, semicolon. Untuk BMI, double, square bracket, BMI, semicolon. Clear tak untuk declare an array? Boleh ke saya teruskan? Okay. So, itu step-step dia. Kita kena kenal pasti dulu apa yang kita nak simpan. Okay. Kemudian, kita pergi kepada, itu declare array, kita pergi kepada creating array. So, step pertama kita kena declare. Ini step pertama, nak buat array, mesti kena declare dulu. Step kedua adalah kita nak create array. Cara nak create array adalah array name follow by equal new data type size. Okay, katakanlah saya nak buat untuk BMI ni. Macam mana saya nak create array untuk BMI? Okay, apa array name dia? BMI. Equal. New, apa data type dia? Double. Apa size dia? Berapa size dia? 14 ke 15 nak tulis? Nak tulis 14 ke nak tulis 15 ni? Index dia sampai 14, student 15 orang. So size dia yang mana satu? 15. 15 ke? 15. Okay, betul. So size dia 15. Semicolon. Begitu juga dengan height. So height pula, kita buatlah height equal new double 15. Ini nama dia creating array. Boleh? So ada dua step. Tetapi kalau kita tak nak buat dua step yang berasingan, kita boleh combine. Yang ni nak combine. Declare and creating sekaligus. Okay? So kalau nak declare and creating sekaligus, ini format dia. Iaitu data type follow by array name, kemudian new data type size. Okay, contohlah saya ambil untuk BMI. Okay, data type dia apa? Double. Double, ada square bracket. Array name dia apa? BMI. Sebab saya nak buat untuk BMI. Equal new data type-nya double. Size dia 15. Ini kalau combine. Okay, declare and creating sekaligus. Kalau tadi itu, dia asing. Okay. Boleh ke? Madam. Ya, saya ada nak tanya. Yang declare dengan creating ni kita letak dekat yang 4 yang kenapa tu ke dekat declare variable tu? Dekat bahagian declare variable yang 4 tu confirm dah kan, yang header tu import, scanner, public tu dah confirm selepas tu. Oh, okay. Selepas itu. Sebenarnya dia boleh je ada kat tengah pun boleh as long as sebelum kita nak buat BMI ni lah, tapi biasanya dia berada di area yang declaration itu. Alright, very good. Bagus ada soalan. Okay. Alright, dan biasanya saya akan terus buat declare and creating lah. Cuma kena tahu kalau nak create, ni contoh dia. Kalau nak declare, ini contoh dia. Kalau nak combine macam ini. Okay. Okay, dah selesai. Okay. Tengok yang ni pula, array initialization. Okay. Ada setengah array dia dah bagi nilai siap-siap. Dia dah bagi dah nilai ni. Dia dah bagi nilai double, mark, dia dah bagi. Okay. Dah ada nilai siap-siap. Okay. Contoh kalau saya tanya, state the value from index 1. Apa jawapan dia? Apa value for index 1? Ini adalah array yang ada value.
So, masih lagi sama. Bila ada value sekalipun, masih lagi indeks dia kosong, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Okay, so sampai indeks ke-5. Kalau saya nak tanya berapa dia punya size? Size dia berapa? 6, ya betul. Okay, yang ni kena careful. Soalan exam biasa juga dia tanya contoh identify the value for at index 2. At index 2. So pastikan bila nak jawab tu label dulu. Indeks 0, indeks 1 label dulu. Memang nampak mudah tapi kadang-kadang kepala kita dah setting dah. Ini 1, 2 kan dah setting. So label dulu indeks tu. Okay then. Ini saya tak mau proceed. Panjang-panjang lah. Awak dah faham lah begitulah. Ya, dia ikut indeks dia. Okay, ni computer memory tadi dah cerita. Okay, yang ni dekat dalam array. Macam mana? Saya sebut tadi array ni adalah repetition. Array ini adalah repetition. Okay. So macam mana kita nak jalan benda tu? Perbezaan dia kalau BMI tadi, biasanya kita buat BMI. BMI tadi kita akan buat apa? Saya dah ajar belum 4 sebelum ni Looping 4. 4 dah ke? Belum tak ingat dah. Okay, kalau sebelum ni kita buat I sama dengan 1 kan. Lepas tu I less equal 15. Lepas tu I equal I plus 1. Okay kan. Tapi sebab array, dia bermula dengan 0. So I ni tidak akan sama dengan 1 tapi I equal 0. Sebab indeks mesti bermula dengan 0. Okay. Kemudian condition ni I less equal 15. Kita tak buat begini dah. Dia akan jadi num.length. Num.length ini merujuk kepada size. Kalau size kita 15, okay. Size kita kan 15. So num.length ni dia akan baca 15. Dia akan baca size. Okay. I equal I tambah 1 ni samalah dengan I plus plus. So sama lagi masih ada I, C dan juga U. Cuma I bermula dengan 0. C ini adalah size iaitu kita akan baca num.length. Updating nak guna I equal I tambah 1 boleh, nak guna I plus plus pun boleh. Okay, contohlah saya buat untuk BMI tadi. Okay, kita buat untuk BMI tadi Okay, for. Lepas tu in I sama juga dengan 0. Lepas tu I less, apa nama dia? BMI dot length. Okay, lepas tu I plus plus ataupun I equal I plus 1. Okay, boleh tak yang ni? Bila kita tulis BMI dot length ini, apa yang dia akan baca adalah array BMI dan size dia. Mana BMI tadi? Ini dia. Dia akan baca array tu adalah array BMI dan size-nya 15. Macam tu. Dan satu lagi, dia tak boleh ada equal Kita tak boleh ada equal. Contoh di sini. Ini mesti less. Tak boleh less equal. Kenapa kalau less equal? Sebab BMI.length ni merujuk kepada size. Size dia 15. Dan sekarang kita kena ingat kita start dengan 0. Mesti kena start dengan 0. Kalau kita buat less equal, data kita dah jadi 16. Sebab plus dengan indeks 0 tadi tu. That's why tak boleh ada equal. Kena less 15. Bila less 15 bermaksud ada berapa elemen? Still ada 15 elemen sebab start dengan 0. Okay, yang tu kena careful. Boleh tak? Saya ulang balik. I mesti start dengan 0. Condition mesti nama array dot length I plus plus ataupun I equal I plus 1. Okay. Saya teruskan lagi. Operating an array. Okay, ini biasanya lah dalam array tu kita nak buat apa? Kita nak enter data. Okay, nak enter data. Macam mana nak enter data? Tadi kita dah sediakan satu array kan? Okay, dalam ni ada data. So kita nak masuk data. Nak masuk data dalam ni. Nak masuk hide. Okay, macam mana cara nak masuk? Lagi dekat bawah. Ni dia. Okay, cara nak masuk data. Entering data. Entering data ini input lah. Input ataupun input statement.
Okay, input statement. Macam mana input statement untuk wait sebelum ni? Ingat tak? Macam mana input statement untuk wait contohnya? Macam mana nak kalau wait? Wait equal sc dot next double kan? Ke dah lupa dah? Ini input statement untuk wait, betul tak? Ni ke dah lupa? Betul. Input statement Betul, madam. Okay. Sekarang dia masih lagi sama. Cuma perbezaan dia bila ada array dia akan jadi begini. Wait I equal sc dot next double. Masih lagi sama, cuma bezanya dia ada apa? Dia ada index. Itu perbezaan dia. Okay? Input statement masih lagi sama, cuma dia ada index. Sebab array kan dia ada location dia. Kalau kita start dengan 0 tadi, bermaksud dekat sini wait pada index 0. Macam tu. So dia akan masuk dekat dalam ni. Dekat dalam wait tadi, index 0. Masuk wait dia. Contoh dia kata wait dia 60. So dia masuk kat situ. Okay, kita tahu I ni pada index 0. Sebab apa? Kita start dengan 0. Lepas tu bila I plus plus, index dah jadi 1. So masuk pada index 1 pula. Begitu. Okay, perbezaannya dia ada I dekat sini. Wait siapa? Dia akan bertanya, ini wait. Wait masuk. Tapi ini wait siapa? Dia ada soalan sikit. Wait siapa? Wait index 0. Wait siapa? Wait index 1. Siapa? Dia ada spesifik. Okay, itu untuk input statement. Okay. Masih lagi sama Okay, untuk display. Itu input, biasalah kita ada input, proses, output kan? Input, proses, output. Okay, untuk input dah selesai. Dah selesai. Sekarang kita pergi kepada display pula. Output, macam mana nak display? Contoh saya nak display mark. Kita kena tambah mark siapa? Mark index I. Contoh soalan tadi, weight dengan height kan nak cari BMI. So bila saya nak paparkan BMI, apa saya kena buat? System.out.print BMI. BMI siapa? BMI index I. Okay. Boleh tak gitu? Sama je, cuma kena ada I dekat dalam tu. Sebab dia kena tanya siapa punya? BMI siapa? Weight siapa? Height siapa punya? Okay. Kena tambah I sahaja. Okay. Tapi biasanya kita buat dalam bentuk ayat sedikit kan? Okay. Contoh ayat yang kita pernah buat. Saya buat dalam bentuk ayat sikit. Okay. System.out.print kan biasanya kita buat ayat comel-comel sikit kan. Your BMI is, kita pun buat titik sikit, ada double quote plus kan. Plus, okay, BMI, betul tak? Itu yang biasa kita buat. Tapi sekarang, apa kita kena tambah? BMI siapa dia? Okay, boleh nampak tak perbezaan sebelum dan sekarang? Tambah I saja. Kita kena tanya siapa punya? BMI siapa? BMI I. Alright. Itu perbezaan dia. Boleh kekal sama macam sebelum ni, cuma tambah I. Kita kena tanya siapa punya. Okay, settle Seterusnya, okay, nak boleh ya? Okay, kalau ada nak tanya, tanya je tau. Okay, yang ini kita nak cari sum. Ingat tak sebelum ni kalau saya nak cari calculate total height. Kat mana total height sebelum ni? Soalan nombor berapa ya? Tak ada ya. Okay, tengok soalan nombor berapa? Nombor 10 kot, temperature. Kita pernah nak simpan temperature kan? Soalan nombor 10, exercise 7. Kita nak simpan temperature. So kalau kita nak simpan temperature, dia akan jadi, kalau nak simpan temperature, total temp equal underscore kan biasanya.
Total temp, T huruf kecil lah senang. Equal total temp tambah temp. Okay. Kalau sebelum ni kan nak simpan total temperature. Tapi bila dia menjadi array, yang berubahnya adalah temp siapa. Tambah je I dekat sini, dah jadi array. Total temp ni tak adalah sebab dia memang untuk simpan. Simpan dekat dalam variable temp. Okay, so temp siapa? Tambah kat sini. Ini contoh yang diberi. Kita nak kumpul mark. So total sama dengan total tambah mark I. Okay. Kalau tadi kita buat pasal BMI, saya nak simpan height. Nak simpan height. So, total height equal total height tambah height. Kalau sebelum ini. Kalau repetition biasa. Tapi bila dia dah jadi array, height pada index I. Boleh? Boleh nampak tak perbezaan dia? Kita bukan nak buat coding baru, tidak. Dia daripada repetition yang sama, cuma tambah I sahaja. Boleh ke? Kita proceed. Boleh. Alhamdulillah. Alright. Seterusnya kita nak cari average. Kalau sebelum ni average, macam mana kita buat average sebelum ni? Contohlah average untuk length kan. Length untuk 15 orang. Average kita AVG sama juga dengan saya nak kena compare dengan yang sebelum ni. Okay, average kita sebelum ni total height bahagi dengan 15 kan. Sebab kita tahu student kita 15. Tetapi apa berlaku bila dia jadi array? Kita tak boleh tulis 15. Sebab 15 ni size. So dia akan bertukar menjadi apa? AVG sama juga dengan total height. Allah. Total height bahagi dengan size dia. 15 tu size. Jadi height dot length. Okay. Itu perbezaan dia. Ini dalam bentuk array. Array size adalah nama array dot length. Okay. Harap dapatlah kod ni. Alright. Next kita pergi kepada, kalau ada nak tanya boleh tanya dulu. Setakat ni tak ada soalan. Okay, 6.6.5 find the largest element. Okay, sebelum ni kita pernah dah run kan yang find maximum tu kan? Last class. Ada tak? Find maximum. Okay. So ini nak cari largest. Sama juga konsep dia beginilah. Adakah mark? Ini besar daripada max. Sama je macam coding find maximum minimum sebelum ni, cuma kita tambah I sahaja. Kita tambah I sahaja di sini. Smallest, saya tak fokus lagi kepada smallest. Hari tu saya baru tunjuk maksimum sahaja. Tapi konsepnya samalah. Okay. Ini kalau nak cari even atau odd, masih lagi formula yang sama, modulus, cuma ada indeks sahaja. Okay, ada indeks sahaja. Ini sama seperti soalan nombor 9. Dia soalan nombor 9, cuma dia ada indeks. Okay. Searching array. Nantilah kita buat searching Okay, ini exercise. Itulah secara ringkasnya untuk array. Okay, saya stop dekat sini Okay. Stop recording dulu.